Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam Education Intelligence bersama saya, Cikgu Muhammad Taufik bin Ibrahim, Cikgu Sains tingkatan 4 anda. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada kali ini, iaitu masih lagi bab 3, keturunan dan variasi. Sebelum kita meneruskan topik yang seterusnya, kita bincang dahulu soalan yang saya bagi sebelum ni. Okey, soalan yang pertama, genotip berikut merupakan sifat fizikal pada seorang perempuan. Okey, dia bagi satu genotip. Okey, kita kena kenal pasti genotip ni genotip apa? Homozigot ke, heterozigot ke? Macam mana kita nak tahu homozigot atau heterozigot? Kita kena tahu ni dominan atau resesif. Saya dah bincang dahulu sebelum ni, kalau dominan huruf besar, kalau resesif huruf kecil. Jadi kat sini dua-duanya huruf besar. Jadi ini ialah dominan dan dominan. Jadi ini ialah baka homozigot ataupun tulen. Okey, antara yang berikut yang manakah merupakan sifat fizikal tersebut? Jadi soalan dia berpandukan sifat fizikal. So genotipnya ialah dua-duanya dominan. Jadi sifat fizikalnya mestilah trait dominan. So kita kena kenal pasti yang mana sifat dominan. Rambut lurus salah. Rambut lurus ni ialah sifat resesif. Tidak boleh menggulung lidah, resesif. Rambut kerinting, dominan. Okey, mata iris biru, resesif. So jawapannya ialah rambut kerinting, iaitu resesif, dominan. Sorry, maafkan saya. Okey, rambut kerinting, dominan. Rambut lurus, resesif. Okey. Okey, itu homozigot baka tulen ataupun gen dominan. Okey, soalan yang kedua. Apakah nisbah fenotip anak daripada hasil kacukan T besar dan T besar, T kecil? So, kita kena lukis mekanisme gambar rajah perwarisan. Okey, macam ni. Okey, genotip T besar maknanya tulen, iaitu homozigot, berkahwin dengan heterozigot. Okey, satu dominan, satu resesif. So kita buat gambar rajah perwarisan. Okey, ni gamet berlakunya meiosis. So inilah hasil anak. So maknanya semuanya menunjukkan sifat dominan, iaitu semuanya tinggi. T ni kita refer kepada tinggi. So jadi nisbah genotip anak ialah 4 tinggi 0 kerdil. Okey, so jawapannya ialah D. Okey, untuk soalan yang ketiga, antara berikut yang manakah bukan trait dominan? Okey, ini kita kena hafal. Dominan apa? Resesif apa? Rambut kerinting, dominan. Okey, boleh menggulung lidah, dominan. Mempunyai lesung pipit, dominan. So yang tinggalnya kidal. Kidal ni ialah trait bagi sifat resesif. Okey? Okey, kita sambung pembelajaran kita hari ini. Penentuan seks anak dan kejadian kembar kepada manusia. Okey, ni simbol ni simbol perempuan, ni simbol lelaki, tu anak. Okay, semua dah tahu kan? Okey. So dalam bab ni kita nak belajar dulu, okey, macam mana kita ni dilahirkan sebagai seorang lelaki, macam mana perempuan tu dilahirkan sebagai seorang perempuan. Sebenarnya kalau kita seorang lelaki, kita mendapat kromosom Y daripada bapa kita. Okey? Kalau kita seorang perempuan, kita mendapat kromosom X daripada bapa kita. So bapa kita ni penentu kepada jantina anak. Okey? Okey, bapa ni sangat penting. Okey? Okey, sebab itulah kita ni berbinkan bapa. Okey? Seterusnya kromosom seks. Okey? Sel soma, sel badan kita terdiri daripada 46 kromosom ataupun 23 pasang kromosom. Ada kromosom autosom dan kromosom seks. Kita nak fokus kepada kromosom seks. Kromosom autosom ada 44 kromosom ataupun 22 pasang kromosom, ni mitosis. Okay, kromosom seks ada 2 kromosom ataupun 1 pasang kromosom. Okey, ni daripada sel pembiakan. Okey, kalau lelaki ada 2 jenis kromosom seks, iaitu kromosom X dan Y. So, jadi lelaki ni membawa genetik 44 tambah kromosom X dan kromosom Y. Kalau perempuan dia bawa satu jenis saja kromosom seks, iaitu kromosom X sahaja. So dia ialah 44 tambah X dan X. Okey, itu beza lelaki dan perempuan. Okey. Okey, seterusnya kromosom seks berperanan menentukan seks. Okey, dia menentukan seks atau jantina seseorang. Kromosom mana? Kromosom lelaki lah. X ataupun Y. Inilah yang menentukan jantina seorang anak tu, lelaki ataupun perempuan. Okey. Kita tengok ni ialah gambar rajah ataupun peta kromosom
bagi seorang manusia. Okey, yang di sebelah kanan ni ialah, di sebelah kiri ni ialah peta kromosom lelaki. Tengok, dia ada kromosom X dan kromosom Y. Ni 22 pasang ni ialah kromosom autosom tadi yang membentuk pertumbuhan kita apa semualah. Yang ni ialah kromosom seks. Okey, untuk perempuan dia ada kromosom X dan X. Okey, tu beza dia. Kita nak tahu apa terkandung dalam badan seorang lelaki dan perempuan. Okey. Ni ialah kromosom seks. Okey. Seterusnya, okey. Captain America, lelaki ya, mana ada Captain America perempuan. Tu apa pula tu? Ni Black Widow. Okey, bukan maknanya janda, cantik lagi tu. Okey. So dia lelaki. Lelaki ada 44 autosom tambah dengan satu pasang kromosom seks iaitu X dan Y. Yang perempuan 44 kromosom autosom tambah X dan X. Okey. Ni beza lelaki dan perempuan. Okey. So dia akan membahagi dalam sperma, bagi dua lah. Sperma akan ada 22 plus kromosom seks X. Satu lagi 22 plus kromosom seks Y. Perempuan semuanya X. Okey. Okey, ni ialah berlakunya proses meiosis. Okey, mekanisme penentuan seks anak. Okey, macam mana seks anak ni ditentukan? Okey. Jantina anak ditentukan oleh sperma bapa. Sebab dalam sperma itulah ada kromosom tadi. Okey. Semasa proses persenyawaan, jika ovum ibu disenyawakan oleh sperma yang membawa kromosom X, maka anak perempuan akan dilahirkan. Okey. Kalau ovum yang disenyawakan oleh sperma yang membawa kromosom Y, anak lelaki akan dilahirkan. Dia bergantung kepada sperma si bapa. Kalau sperma si bapa bawa kromosom X, anak perempuan akan lahir. Kalau bawa kromosom Y, anak lelaki akan lahir. So, kebarangkalian untuk mendapat anak lelaki atau anak perempuan adalah sama. 1:1 ataupun 50%. Okey? Sebab apa? Hal ini kerana 50% daripada sperma yang dihasilkan membawa kromosom X, manakala 50% lagi membawa kromosom Y. Okey? So, kebarangkalian kita nak dapat anak lelaki dan perempuan ni 50-50. Okey? 1:1. Okey, tengok, katakan si bapa Batman berkahwin dengan Wonder Woman, ibu ni. Okey, so genetik induk lelaki bapa ni ada 44 autosom tambah 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Okey, kahwin dengan ibu kita 44 tambah kromosom X 2. Okey, berlaku proses meiosis gamet induk dalam sperma ni. Ni dalam sperma. 22 plus X 1, 22 plus Y 1. Ni dalam sperma. Yang ni di dalam ovum si ibu. 22 plus X dan 22 plus X. So kita buat mekanisme macam ni. Okey, yang terhasil genotipnya XX1, XX1, XY dan XY. So maknanya apa? 2 perempuan dan 2 lelaki. Yang inilah dinamakan sebagai nisbah anak 1:1. Kebarangkalian je 50%. Okey? Tak kira lah anak, katakan kita ada anak 20 orang lelaki. Kebarangkalian dapat anak perempuan masih ada. Sebab 1:1 tadi itu. Okey, so kita masuk kepada kembar seiras dan kembar tak seiras. Okey? Okey, biasanya satu ovum disenyawakan oleh satu sperma untuk membentuk satu zigot dan berkembang menjadi embrio. Form 3 awak belajar persenyawaan. Okey, sperma akan datang jumpa dengan ovum, bersenyawa di tube falopio, lepas tu bertukar menjadi zigot, lepas tu bertukar menjadi embrio, selepas tu bergerak ke uterus untuk berlaku penempelan. Itu persenyawaan. Namun, terdapat lebih daripada satu embrio yang terhasil dalam satu kehamilan. Kadang-kadang, lebih daripada satu embrio yang terhasil, bukan satu sahaja. Kejadian ni ialah dinamakan sebagai kehamilan anak kembar. Okey? Okey, anak kembar terjadi apabila dua fetus berkembang pada masa yang sama dalam uterus ibu, dalam rahim ibu, dan dilahirkan pada masa yang hampir sama. Beza anak kembar ni 1 saat, 2 saat, 3 saat, 1 minit, hampir sama masa lahir. Okey? So, kembar ni terbahagi kepada 2, iaitu kembar tak seiras dan satu lagi kembar seiras. Seiras tak seiras ni maksudnya apa? Muka tak sama lah. Okay, muka tak sama, kulit tak sama, perangai tak sama. Kalau kembar seiras, muka sama, perangai pun lebih kurang sama, tu beza dia. Nanti kita tengok lagi apa
yang kita nak belajar tentang kembar seiras dan kembar tak seiras ni. Okey, tengok perbezaannya. Kalau kembar seiras, seorang wanita biasanya menghasilkan satu ovum dalam satu kita haid. Betul. Setiap kali kita haid, perempuan akan hasilkan satu ovum ataupun satu sel telur. Apabila ovum itu disenyawakan oleh satu sperma, maka satu zigot yang akan terhasil. Senyawaan tadilah. Okey, kalau kembar tak seiras, ovari menghasilkan dua ovum. Dia melepaskan dua sel telur dalam ovari itu pada masa yang sama dan ovum-ovum tersebut disenyawakan oleh dua sperma yang berlainan. Okey, yang ini satu sperma. Tu beza dia. Okey, yang sana dua sperma yang berlainan. Okey. Okey, lagi zigot tersebut kemudian membahagi dua, lalu membentuk dua zigot dan berkembang dalam plasenta yang sama. Satu sperma bergabung dengan ovum, bertukar menjadi zigot, zigot pun membahagi dua dan membentuk dua zigot. Lepas tu dia duduk dalam plasenta yang sama. Ni kembar seiras. Kalau kembar tak seiras, dua zigot terhasil. Dia tak membahagi. Dia dua zigot terhasil akan menempel pada bahagian berbeza dalam rahim ibu, dalam uterus ibu, dan plasentanya berbeza. Rumah dia berbeza. Kalau kembar seiras, rumah dia sama. Okey? Okey, satu lagi. Kedua-dua zigot berkembang lalu menjadi dua anak kembar seiras. Zigot pun berkembang jadi embrio, jadi fetus. So, dia duduk dalam satu plasenta yang sama. So, inilah dinamakan sebagai kembar seiras. Kalau kembar tak seiras, kedua-dua zigot berkembang membentuk dua embrio dan seterusnya membesar menjadi dua anak kembar tak seiras. Okey? Tu beza. Kita tengok macam mana proses dia dalam badan seorang ibu. Okey? Kalau kembar seiras, satu ovum bersenyawa dengan satu sperma. Lepas bersenyawa akan menjadi zigot. Selepas tu akan menjadi embrio. Okey, embrio pun pergilah kepada uterus untuk menempel. Jadi, inilah satu plasenta. Okey, dia berkongsi rumah. Ni namanya kembar seiras. Sebab itulah muka sama, perangai pun lebih kurang sama. Ni kembar seiras. Kalau kembar tak seiras, dia daripada dua sperma dan dua ovum. Beza dengan seiras ni. Satu sperma dan satu ovum. Okey, satu saya nak bagi satu sekali lagi ya. Dalam satu sperma, dia ada nukleus. Dalam nukleus tu ada maklumat genetik. Sama juga dengan ovum. Sebab itulah muka kembar seiras ni hampir sama ataupun sama sebiji. Perangai pun sama sebab dia berkongsi maklumat genetik. Kalau kembar tak seiras, dia daripada dua nukleus yang berbeza. So maklumat genetik dia lain-lain. Sebab itulah muka kembar tak seiras ni lain. Perangai pun lain. Okay, jantina pun mungkin lain. Kembar seiras kebanyakannya jantina sama. Okey, balik pada topik tadi, kembar tak seiras, dua ovum dan dua ovum bersenyawa membentuk dua zigot, dua embrio dan menjadi dua plasenta. Plasenta asing-asing. Okey, rumah asing-asing. Tu beza. Kita tengok keadaan dalam perut ibu. Kalau kembar seiras, satu ovum dan satu sperma bersenyawa berkongsi satu plasenta. Kalau tengok dekat sini ni ialah plasenta bagi kembar dia. Ni tali pusat masuk dalam. So sinilah berlakunya proses pernafasan, oksigen, mendapat makanan apa semualah. Kalau kembar tak seiras, dia dua ovum dan dua sperma dan dia berasingan plasenta. Ni plasenta kembar yang satu ni, yang keduanya ni plasenta dia. Dia berbeza. Okey, sebab itulah dia tak berkongsi maklumat genetik. Okey, tu beza antara kembar seiras dan kembar tak seiras. Okey, ciri-ciri antara dua kembar seiras dan tak seiras ni, kalau kembar seiras dia berkongsi satu plasenta, mempunyai sifat dan jantina yang sama. Sebab dia daripada maklumat genetik yang sama. Sperma sama, ovum sama. Okey, mempunyai set kromosom dan gen yang sama. Sebab sperma satu tadi kan. Ni pun ovum satu. So nukleus yang satu, nukleus ovum satu bergabung. So maklumat genetiknya hampir sama. Bukan hampir sama, sama. Okey. Kembar tak seiras mempunyai plasenta yang berasingan, jantina yang sama ataupun berlainan, mempunyai set kromosom yang berlainan disebabkan oleh adanya dua sperma tadi dan dua ovum tadi. So maklumat genetiknya tak sama. Next topik kita akan belajar mutasi. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.